ahli sufi yang sebenarnya, bukan ikut-ikutan, yang sebenar ahli sufi, pertama, mereka mesti sudah mencapai ma'rifatullah. Itu pertama. Kalau belum sampai ma'rifatullah, dia adalah ikut-ikutan. Ya. Jadi di sini kita tengok Syekh Abdul Qadir berkata, dalam golongan ini orang-orang ini mempunyai ilmu ketuhanan dan tanda-tanda Allah. Kamu boleh menggelar mereka orang-orang yang memiliki ilmu makrifat. Jadi ini utama. Kalian yang baru, semoga hari ini mencapai ma'rifatullah dan boleh masuk dalam barisan kita ahli sufi. Okay. Kedua, mata hati sudah tajam. Mana pun mereka menghadap, mereka melihat kewujudan Allah. Mana juga mereka menghadap, mereka melihat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu, tutup matamu, maka peringatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi di mana pun dia memandang, di situ dia akan melihat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mata hati mereka sudah tajam. Mereka sudah dapat melihat kebenaran, iaitu kewujudan Allah meliputi semua. Kau melihat mereka, melihat mata mereka mencucurkan air mata. Jadi bila dia sedar yang di mana dia menoleh, dia lihat, dia saksikan kebenaran kewujudan Allah, itu bawa gegaran pada dia. Kesedaran yang jati, yang menusuk jiwa, yang buat dia bergegah. Dulu dia tidak sedar. Sekarang mana dia pusing pun, dia memandang kebenaran kewujudan Allah, maka bergegah dia, dan air mata mereka pun jatuh, dan mereka berkata, Ya Allah, tuliskanlah aku bersama-sama mereka orang-orang yang menjadi saksi. Taruhlah aku dalam golongan yang sudah menyaksikan kebenarannya. Keempat, sesudah mereka sudah sampai ke peringkat ihsan, seolah-olah mereka melihat Allah dan Allah melihat mereka. Itu dia. Seolah-olah kau melihat Allah, dan ketahuilah, kalau tidak ketahuilah, Allah melihat kamu, dan mereka kuat ibadah. Makna diberi Allah tenaga baru sehingga mereka mau beribadah dengan kesungguhan. Dulu tidak, sekarang mau dengan kesungguhan. Itu yang Imam Ghazali berkata, setelah ia tahu dan makrifat pada Allah, ia mulai sungguh-sungguh belajar cara-cara ibadah. Dia mau beribadah dengan kesungguhan. Dan mengikut Syah Waliullah, mereka sudah makrifat, dapat beribadah di makam ihsan. Jadi 5 perkara kita tengok untuk jadi ahli sufi. Pertama, sudah makrifat. Kedua, mata hati sudah tajam. Ketiga, sudah melihat kebenaran. Keempat, sudah sampai ke peringkat ihsan. Kelima, kuat ibadah. Jadi sekarang kita masuk untuk makrifat. Jadi kalian yang baru harap prihatin dengar
baik-baik supaya makrifat akan kalian peroleh. Yang sudah, ini sebagai division lah. Okey. Ini kuncinya. Pada permulaan, Allah saja yang ada. Dan tak ada apa pun bersamanya. Ingat, Allah saja ada. Lain tak ada. Lain tak ada. Allah saja yang ada. Okey. Pada permulaan dia saja yang ada. Okey. Lalu dia firman kun, jadilah, maka jadilah ciptaan. Soal pokoknya kalau dia saja yang ada, kepada siapa dia firman kun? Ini kuncinya. Ini Acong dalam Malaysia cakap ini apa ni? Apa kunci pertama? Tiang Seri pertama. Bila Allah firman kun, dia saja yang ada. Kepada siapa dia firman kun ini? Oh, dia saja yang ada. Kan? Maka jadilah dia. Kan? Di sini orang berkata dia boleh jadikan sesuatu daripada tiada. Kalau dia firman kun pada tiada, tak ada jawapan. Pasal tiada. Kan? Kenapa dia firman kun pada yang tiada? Kan? Dia firman kun pada yang ada, maka yang ada tu menjadi ciptaan. Di situ kita jadilah. Maka jadilah ia ciptaan. Kan? Sesuatu yang ada. Dia kata pada sesuatu yang ada, jadilah pada sesuatu yang ada. Iaitu sesuatu yang ada menjadi ciptaan. Kalau dia jadikan sesuatu daripada ciptaan, tak ada jawapan. Jadilah, senyap. Jadilah, senyap. Pasal tak ada apa-apa. Amai dia apa dia, kosong, tak ada apa-apa. Dia cakap, jadilah ia, lalu jadilah ia. Jadilah, lalu jadilah ia. Dia, kepada itu, ia tu. Ciptaan, pada sesuatu itu. Pada sesuatu yang wujud. Dia kata, jadilah. Dia kan kosongan. Dan tak boleh Allah ada dan ada yang tak ada. Tak boleh ada kekosongan dan ada yang ada. Ada dan ada kosong, ada. Tak boleh. Tak ada pun tak boleh ada. Kosongan jadi dua wujud. Allah ada dan di sebelahnya ada kekosongan. Jadi dia firman kepada kekosongan. Tak boleh. Kekosongan pun tak ada kerana Tuhan itu wujud dan tanpanya tiada akan ada kewujudan. Jadi kekosongan pun tak ada. Dia esa, wujud dia esa. Kalau ada kekosongan, tak esa, ada tempat kosong. Dan kita tengok di sini. Dia tak didahului oleh tiada, tak boleh tiada. Kan? Jika demikian halnya, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Profesor Ramadan, tak boleh. Kosong pun tak boleh ada. Allah saja ada. Dia esa. Full house. Penuh. Kosong pun tak ada. Itu pasal Imam Ahmad Hussein berkata, ini soalan sangat ganjal. Apa perhubungan antara pencipta dan ciptaan? Apakah pencipta dan ciptaan itu wujud berasingan? Kalau benar ini tauhid runtuh. Kerana ada kewujudan lain selain daripada Allah. Jadi firman kun pada sesuatu tu, kalau sesuatu tu ada, berarti ada dua. Dan kalau dia kun tu pada kosong, berarti ada kosong selain daripada Allah. Kalau ada dua, tak boleh. Dia kun dan benda tu jadi. Itu benda tu yang dia kun, yang menjadi ciptaan. Apa itu? Ini kunci dia. Tak ada wujud. Dia saja. Kun pada sesuatu dan sesuatu menjadi ciptaan. Tak boleh ada kekosongan. Kan? Dan tentu tak boleh ada wujud yang lain. Pasal dia yang awal. Kita tengok dia yang awal. Tak boleh ada wujud yang lain. Jadi dia berfirman pada diri dia sendiri.
kun pada diri dia sendiri. Tak ada lain yang wujud. Faham kan? Itu pasal dia kata, kau semua datang daripada aku. Dan kau semua akan kembali kepada aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia firman pada diri dia. Kepadanya, tu N besar nampak? Kepadanya, N besar. N besar. Maka jadilah ciptaan. Diri dia. Itu pasal dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dan kepada Allah kamu kembali. Kalau dia firman kepada yang lain, kita akan kembali pada yang lain, bukan kepada dia. Jadi tak boleh. Kalau kita datang dari kosong, kita kembali kepada kosong, bukan kepada dia. Kalau dia firman kepada yang lain, kita kembali kepada yang lain, tak boleh kepada dia. Tapi dia cakap, kau datang daripada aku, kembali kepada aku. Dan bila pada permulaan dia saja yang ada esa, full house, penuh. Tidak ada ruang pada yang lain. Dia sepenuh-penuhnya dia, Allah, satu wujud, tunggal. Jadi dia firman pada diri dia. Oh, ada dalam Al-Quran. Dia firman pada diri dia, rahmatku mendahului kemurkaanku. Ada dua firman dia. Dan dalam hadis dia firman pada diri dia, rahmatku mendahului kemurkaan. Ya. Tapi ini dia firman pada diri dia, dia tidak susahlah. Nanti makin mendalam, makin you faham tentang. Jadi, kerana tak ada yang ada, melainkan dia saja yang ada, maka dia firman pada diri dia, kun. Kun, maka terjadilah ciptaan. Terjadilah ciptaan. Daripada aku. Terjadilah ciptaan. Jadi bila dia firman kun, terjadilah ciptaan. Jadi ciptaan tu datang daripada Allah seperti daripada dia. Dan kembali kepada dia. Dan apa maksud kita datang daripada dia, kita tengok di sini. Bila dia firman kun, maka tajalilah sedikit diri dia yang dikatakan maha halus. Tajali mana kemunculan, muncullah itu di mana saja kau menghadap di situlah wajah Allah. Dia firman kun, wajah dia muncul sedikit atau halus. Itu kita panggil maha halus. Wajah dia yang halus itu timbul. Wajah dia muncul, halus. Itu kita panggil maha halus. Sedikit atau halus, wajah dia yang halus timbul. Ini kita panggil tajali. Betul? Itu yang kita kata maha halus. Yang halus, maha halus. Seperti sebuah lubang yang tak tembus, tak tembus. Nabi tidak sebesar sebiji pasir halus ini. Atau titik air masin dari lautan. Sains berkata lebih kecil dari pasir atau atom. Rasulullah bersabda, seperti bulan mengambang di waktu malam yang gelap, tapi itu kecil saja. Allah lebih besar. Itu maha halus, kita tutup dengan tangan kita. Jadi firman kun, sedikit diri dia, atau diri dia muncul, halus saja. Halus ya, kecil ya, halus. Sebab kita panggil maha halus daripada dia, bahagian dia, kita panggil maha halus. Kalau manusia kita panggil halus. Ini halus bagian Allah, sebab kita panggil maha halus. Maha halus. Daripada maha halus ini, terzahir. Ingat, firman kun, tajalilah diri dia yang halus atau maha halus. Dari sini, terzahirlah ciptaan. Terzahirlah zat. Ini ciptaan pertama, zat. Ini yang dipanggil wajibul wujud atau unsur semua ciptaan yang lain. Daripada zat, terzahirlah
Lauh Mahfuz. Ini yang dipanggil mungkin wujud. Ciptaan semua selain daripada zat dalam Lauh Mahfuz atau mungkin wujud. Jadi kita tengok di sini, ciptaan wajibul wujud atau penzahiran yang pertama firman kun, terjadilah wajah dia yang halus atau maha halus, dan maha halus ini terzakhirlah ciptaan pertama atau wajibul wujud, ciptaan yang wajibul wujud yang dipanggil zat. Kita tengok sini, wajah dia yang halus, dari sini terzahir zat. Engkaulah zat yang mendahulukan. Inilah zat, daripada zat ini terjadi semua yang lain, ciptaan semua yang lain. Ini zatlah ciptaan pertama yang menjadi unsur kepada semua ciptaan yang lain. Pasal itu zat ini dipanggil wajibul wujud. Daripada dia terjadi semua yang lain yang di dalam Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu semua berkaitan ciptaan ini, mungkin wujud. Jadi daripada zat itu terjadi semua ciptaan yang lain yang terkandung di dalam Lauh Mahfuz, ciptaan yang lain. Jadi kaulah zat yang mendahulukan, daripada dia terzahir ciptaan yang lain. Jadi Profesor Ramadan, segala hakikat di alam semesta yang kita lihat, kita saksikan, semuanya adalah limpahan daripada satu hakikat teragung, iaitu hakikat Zatullah Azza wa Jalla. Ini hakikat. Jadi bila kita pandang kepada ciptaan, semua ini, kita tahu dia datang daripada satu ciptaan yang awal, yang hakikat, itulah zat. Dan zat datang daripada yang maha halus. Jadi dia maha halus terzakhir zat. Inilah unsur lain ciptaan atau wajibul wujud, dan daripada zat ini terzahirlah ciptaan yang lain yang terkandung dalam Lauh Mahfuz. Dan semua yang kita lihat ini yang ada depan mata kita datang daripada satu hakikat teragung, iaitu Zatullah Azza wa Jalla. Dan daripada zat ini terzakhirlah Lauh Mahfuz. Semua ciptaan yang lain yang dipanggil mungkinul wujud, semua terkandung dalam Lauh Mahfuz. Kita tengok dari sini, ciptaan zat wajibul wujud, belakang dari situ timbul Lauh Mahfuz, ciptaan mungkinul wujud. Jadi ingat susunan dia, ingat susunan. Ini ilmu, jangan lupa. Seperti saya kata, Sarimah, budak ni Sarimah, maknya Zahara, bapaknya Salim. Sarimah, Zahara, Salim. Jadi kalau kita tengok pada budak ni Sarimah, kalau kita tahu susunan dia, kita tahu mak dia Zahara. Siapa mak budak ni? Zahra. Siapa bapak budak ni? Salim. Begitu kita tengok sifat. Daripada mana sifat ni datang? Zat. Daripada mana zat ni datang? Maha halus. 3. Jadi bila kita tengok diam. Bila kita tengok Sarimah, kita tengok dia, kita sudah ada penglihatan yang yakin, kita tahu dia anak Sarimah. Kalau kita tengok pada maknya, dan kita ada penglihatan yang yakin kalau itu pada bapaknya Salim. Jadi ingat susunan ni, bila kita tengok sifat ciptaan semua yang dipanggil mungkin wujud yang dalam Lauh Mahfuz ni, daripada mana? Daripada zat. Okey, itu dipanggil hakikat. Dari sifat hakikat. Dan zat ni datang daripada mana? Yang maha halus. Itu dipanggil ma'rifat. Jadi bila kita pandang pada sifat, kita tahu
Di sebalik itu zat dengan pandangan hakikat, pandang marifat di sebalik itu yang maha halus. Di mana kamu memandang, di situ ada yang maha halus. Itu buat kita bergegar. Allah. Buat kita bergoncang, supaya kita faham. Jadi kita tengok langit ni, ini ciptaan Allah mungkin wujud ni dalam lauh mahfuz. Di sebaliknya zat, pandangan hakikat. Pandangan marifat di sebaliknya yang maha halus. Pokok kita tahu sifat. Pandang hakikat zat. Pandang marifat yang maha halus. Itu bergegah. Di mana kamu memandang? Di situ aku ada. Mata kita sudah tajam. Tak boleh lari. Tak ada tempat kosong. Mana pun kita memandang. Kerana kita sudah ada ilmu. Di sebalik ini zat pandangan hakikat. Pandang makrifat di sebalik ini yang maha halus. Di mana kamu memandang, di situ wajah pandangan makrifat. Bergegah kita. Tak boleh lari daripada ini. Okay. Telah pun sabit dengan bukti yang yakin yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun bahawa kewujudan segala yang mungkin ini, mungkin wujud. Semua yang dalam lauh mahfuz mungkin wujud. Datang daripada zat yang wajibul wujud. Jadi sifat ni kalau kita pandang dengan pandangan hakikat adalah zat. Kita pandang dengan pandangan makrifat adalah yang maha halus. Di sebalik, tersembunyi di sebalik hakikat. Dan semua tentang ciptaan. Seperti saya kata, sudah terkandung dalam lauh mahfuz. Ini yang Allah berfirman. Segala sesuatu, kami kumpul sesuatu tu yang mungkin wujud. Sudah kami kumpulkan dalam kitab induk lauh mahfuz. Di sisinya terdapat umur kitab lauh mahfuz. Jadi, semua sifatnya atau ciptaan ini terkandung dalam lauh mahfuz. Ini sifat yang kita lihat. Di sebaliknya pandangan hakikat zat diliputi oleh zat. Bila kita pandang pandangan makrifat diliputi oleh yang maha halus. Kan? Jadi bila kita faham ni, kita pandang makrifat itu bergegah. Bergegah. Di mana kamu mandang, di situ aku ada. Bergegah. Mata hati kita sudah tajam. Kita tidak nampak saja luar. Kita nampak yang dalam. Dalam. Itu bergegah. Itu sifat hakikat makrifat kita tengok. Di ilmu yang yakin kita belajar tadi. Daripada yang maha halus tu, maka terjadi zat. Terzahir zat, ciptaan wajibul wujud. Daripada zat, terjadi lauh mahfuz. Ciptaan mungkin wujud. Semua ciptaan terkandung dalam lauh mahfuz. Ciptaan yang dalam lauh mahfuz itu dipanggil mungkin wujud. Jadi itu sifat hakikat makrifat. Yang kita nampak ni sifat. Itu tadi yang kita tengok tu, tarikatnya yang dia berzikir tu, ada kawi tu, yang dia datang itu ilham, aku yang zahir, aku yang batin, aku yang awal, yang akhir. Dia kata, aku tahu dia awal, akhir, aku tahu zahir, aku tahu dia yang batin. Yang zahir kayu batu ni macam mana dia yang zahir? Ini jawapan dia. Bila kita ada ini ilmu, kita nampak yang zahir itu sifat. Bila kita pandang hakikat, zat. Bila kita pandang makrifat, yang maha halus. Di mana kau mandang, di situ wajah yang maha halus. Jadi itu yang buat kita bergegah. Jadi sama juga kita contoh sifat kelipar Jepun ataupun bahasa Inggeris sandal capet.
dan meja, satu daripada getah atau karet, lagi satu daripada kayu, tapi semua datang dari pokok. Dari makrifat, pandangan makrifat itu semua datang dari pokok. Kalau pandang hakikat, sandal itu adalah daripada getah dan meja itu adalah daripada kayu. Itu hakikat. Makrifat pokok. Jadi bagaimana anda melihat? Kalau anda melihat sesuatu dengan hakikat, semua zat di sebalik. Bila anda pandang makrifat yang maha halus di sebalik, meliputi. Sebab tadi kata aku maha halus lagi meliputi. Jadi dengan ilmu ini, bila kita tengok sifat dengan pandangan hakikat, itu ada zat. Bukan makrifat kita nampak yang maha halus. Jadi pandangan hakikat, bila kita tengok sifat, kita nampak zat. Ini pandangan hakikat. Kita tengok ni, kita nampak getah atau kayu. Maka demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, ini pandangan hakikat. Jadi kita tengok di sebalik manusia itu zat, pandangan hakikat. Kaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Ini pandangan hakikat. Dan kita tengok ini juga, tiap-tiap sesuatu binasa melainkan zatku. Dan inilah kiamat pertama. Kiamat pertama ini dia. Habis 7 lapis langit dan bumi yang tinggal zat dia. Tapi masih ada Siratul Muntaha. Masih ada air, aras, tirai nur. Jadi semuanya binasa melainkan zatku, ini pandangan hakikat. Ini pandangan hakikat. Hakikat. Itu kita tengok pandangan hakikat. Sifat datang daripada hakikat akan balik kepada hakikat. Itu pandangan hakikat. Pandangan makrifat, itu dia. Kita lihat sifat, kita nampak yang maha halus. Pasal kita pandangan makrifat. Yang maha halus. Kita nampak ini, kita nampak pokok pandangan makrifat. Jadi awal dan akhir itu, awalnya Allah tidak ada permulaan dan tidak berakhir. Allah tak ada awal, tak ada akhir. Tetapi maksud yang dikatakan dalam awal, itulah wajah. Bila dia firman kun, tajalilah wajah dia yang halus, itulah dia yang awal. Dia punya yang halus tu, wajah yang halus juga awal, sebelum terzahir ciptaan yang wajibul dan mungkin wujud. Jadi itu ciptaan yang timbullah yang maha halus, yang awal, bahkan timbullah zat dan timbullah sifat yang awal, maha halus. Allah tidak berawal dan berakhir. Dan akan kembali kepada yang maha halus bila semua binasa, itulah dia yang akhir. Dan ini ya, saya katakan kiamat kedua. Inilah kiamat kedua. Jadi kiamat pertama, kita tengok bezanya. Kiamat pertama, tadi semua yang binasa yang tinggal zat. Jadi masih ada zat. Kiamat yang kedua, semuanya binasa. Semuanya binasa. Yang tinggal wajah. Mana tinggal yang maha halus. Lain semua binasa. Termasuk zat. Zat pun habis. Kiamat kedua. Orang nak petikaikan tak ada kiamat kedua. Tak boleh. Pasal Allah berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada aku kepada aku kau kembali. Jadi kita akan kembali kepada dia habis. Dan aku awal dan aku juga akhir. Jadi kita akan habis pun tak ada akhir. Tak boleh. Zahir dan batin tadi kita dah belajar. Daripada pandangan makrifat, semua terzahir daripada yang maha halus. Semua terzahir daripada yang maha halus. Okay? Jadi, pandang makrifat lah. Jadi batin itu adalah maha halus,
Zat itu adalah zahir, lauh mahfuz itu adalah zahir. Kau pandangan makrifat. Kau pandang hakikat lain, maka sifat adalah zahir dan hakikat adalah batin. Pandang makrifat, batin yang maha halus. Jadi kita tengok di sini juga, pandangan makrifat, air di luar, ais tu, ni ais, apa tu, istana ais. Ais di luar, zahir. Air dalam ais, itu zahir. Lautan itulah, itu yang dipanggil yang batin. Kalau kita beri contoh, maha besar, maha luas, maha tinggi. Maha besar Allah, menggigil aku untuk menceritakannya. Apa-apa juga tidak dapat menampung Tuhan kerana dia maha luas. Jadi untuk kita nak lihat Allah, tak boleh. Kita semua dalam yang maha halus. Macam mana nak lihat dia yang maha besar? Tak boleh. Halus. Semua itu datang daripada yang maha halus. Halus. Macam mana nak lihat yang maha besar? Tak boleh. Sebab Nabi Isa kata, menggigil aku nak ceritanya besarnya Allah. Dan besarnya Allah tak boleh ditampung. Tak boleh kita menampung. Mengikut Profesor Ramadan, kalau kita boleh menampung keluasan Allah dan minda kita, kita lagi hebat daripada Allah. Tak boleh. Tapi semua tu datang daripada yang maha halus. Daripada aku kepada aku kau kembali. Daripada aku tu lah yang maha halus. Semua terzahir daripada yang maha halus. Jadi orang pandang makrifat, semua daripada yang maha halus. Dia semua yang you lihat ni, yang wajibul wujud, yang mungkinul wujud, ciptaan samla wajibul dan mungkinul wujud, adalah dalam yang maha halus. Kan? Semua dalam yang maha halus, sudah tidak sebesar sebiji pasir kepada Allah yang maha besar. Kan? Air kecil daripada atom, Rasulullah seperti bulan mengambang, tapi Allah lebih besar daripada itu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah berkata langit yang 7 dan bumi kepada Allah hanya sebesar sebiji sawi. Maka kau semua ini adalah datang, pandangan makrifat datang daripada yang maha halus. Ini semua ni tentulah dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Itu pasal dalam Al-Quran ada yang maha halus. Supaya kita dapat bedakan maha besarnya dia, maha tingginya dia, maha luas. Dan semua ciptaan yang wajibul dan mungkin wujud, semua datang halus. Dari wajah dia yang halus. Tentu dia maha besar. Kan? Contohlah, kau semua ini ada tak sebesar telinga saya. Semua ini terjadi di telinga saya. Tentu saya maha besar, maha tinggi, maha luas. Contohlah. Ini Allah yang maha halus. Terjadi daripada yang maha halus. Wajah dia yang halus. Tentu dia maha besar, maha tinggi. Jadi, adanya maha halus dalam Al-Quran itu ada sebabnya. Supaya dapat kita bedakan besarnya Allah, tingginya dia, luasnya. Okey. Dan kerana dia halus, dia meliputi. Dia meliputi semua halus. Sains berkata, di sebalik semua ini, ruang dan masa ada atom. Atom itu halus. Tapi dalam atom juga ada yang maha halus meliputi atom. Seperti ais kepal. Bukan betul ais, tapi ada ais kecil-kecilan. Seperti itulah dia meliputi. Jadi kita tengok di sini, dia maha halus meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Kerana dia halus. Jadi kita tengok di sini, maha halus, dari yang maha halus terzahir zat. Jadi zat tu diliputi oleh maha halus. Daripada zat terzahir lauh mahfuz. Jadi maha halus tu meliputi zat.
meliputi lauh mahfuz. Maha meliputi. Maka demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ini pandangan hakikat. Pandangan makrifat. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajah. Jadi kita balik di sini. Pandang hakikat zat. Mana semua ini ciptaan dan genggaman zat. Pandangan makrifat semua ini dalam genggaman yang maha halus. Mana dia maha meliputi. Jadi bila dia meliputi semua, termasuk diri kita juga dia meliputi. Maka dia dengar, dia mengawasi, dia mengetahui, dan dia melihat segala-galanya. Tak ada ruang kosong. Semua dia liputi. Kita tengok di sini, dia liputi semua. Semua dia liputi. Termasuk diri kita. Dia liputi. Jadi dalam diri kita ni ada atom. Semua ni atom. Ikut sains, atom. Di dalam atom itu, di sebaliknya, pandangan hakikat zat. Pandangan makrifat di sebalik itu yang maha halus. Jadi dia melihat, mengawasi, mendengar, mengetahui. Ya. Kerana itu tidak selai daun jatuh tanpa pengetahuan dia. Pasal apa? Ruang itu pun dia di sebalik itu pandangan hakikat zat, di sebalik itu pandangan makrifat yang maha halus. Di sebalik daun itu pun kita tengok pandangan hakikat zat, pandangan makrifat yang maha halus. Jadi ruang, daun, pokok itu di pandangan hakikat zat, pandangan makrifat yang maha halus. Jadi dia meliputi bukan saja yang sifat hakikat, dia meliputi kedua-dua. Dengan itu apa juga berlaku dia tahu. Dia mendengar, mengawasi, mengetahui, melihat. Dan pada diri kita pun dia ada. Dalam diri kita juga. Ini sifat, pandangan hakikat, zat di sebalik. Pandangan makrifat yang maha halus. Jadi apa juga kita bisikkan dalam hati kita, dia dengar. Pasal dia meliputi. Dia tengok ni, dia berkata, bapak baru sampai dan dalam hati dia tak nak mampus, kena langgar lori. Sibuk saya datang rumah aku dalam hati dia. Allah tahu, tentu tahu. Kerana dia meliputi, kalau kita di sebalik kita ni zat, di sebalik zat itu yang maha halus. Jadi kita masuk pula bahagian mukjizat. Ini dia. Pandangan hakikat bila berlaku kerana zat, pandangan makrifat kalau berlaku kerana yang maha halus. Kita tengok di sini. Allah berfirman kalau kaum Yahudi, jadilah kamu kera. Jadilah kamu kera. Maka jadilah Yahudi itu kera. Kalau kamu tengok betul-betul gambar sama, hampir sama. Gambar Yahudi dengan kera, hampir sama. Jadilah kamu kera. Macam mana Yahudi boleh jadi kera? Kerana kalau kita pandang dari pandangan hakikat, kerana di sebaliknya zat. Kalau kita pandang dari pandangan makrifat, di sebaliknya maha halus. Maha halus. Begitu juga, ini pandangan hakikat, ini pandangan makrifat. Kalau kita pandangan ni, kita ciptaan, maka macam mana ciptaan menjadi kera, ni yang kedua jadi kera, ciptaan jadi kera. Kalau pandangan hakikat, zat, pandangan makrifat yang maha halus. Begitu juga Nabi Salih alaihissalam berkata pada kaum dia, hai kaumku, inilah unta betina daripada Allah sebagai mukjizat kebenaran untukmu. Jadi dia suruh keluarkan unta daripada batu besar. Dan tertanya, bagaimana boleh keluar unta dari batu besar ini kan? Batu mana ada unta dalam. Macam mana boleh terjadi? Itu juga kalau kita pandang dari segi hakikat, itu adalah zat ada dalam batu.
pandangan makrifat di sebalik zat itu yang maha halus. Begitu juga Nabi Musa, dia belah laut, lautan merah. Maka terbelah, maka larilah kaum dia. Kan? Kamu lihat kaum dia dah selamat kan? Kamu lihat Fir'aun masuk, kamu lihat air menurun dari belakang tu. Air dah turun balik. Dan matilah semua Fir'aun dan dia punya askar-askar. Kan? Bagaimana laut tu boleh terbelah? Kerana di sebalik laut itu adalah zat pandangan hakikat, pandangan makrifat yang maha halus. Meliputi ya. Jadi kalau kita sudah faham sifat hakikat makrifat, ya kita pandang segala sifat depan kita dengan pandangan makrifat. Pandangan makrifat. Apa di sebaliknya? Yang maha halus. Lagi sekali. Bila kita sudah faham sifat hakikat makrifat. Bila kita pandang sifat yang ada di depan kita ni, ruang, masa, tempat ni, kita nampak. Bila kita pandang pandangan makrifat, apa di sebaliknya? Yang maha halus. Itu yang buat kita bergegar. Buat kita bergegar. Tidak bolehlah hari. Pasal dia tahu, dia melihat, mengetahui, dan dia mendengar. Lah, pasal ahli sufi itu mata dia sudah tajam. Itu, dia sudah nampak kebenaran. Apa kebenaran? Pertama, dia sudah sampai makrifatullah. Kedua, mata hati dia sudah tajam. Ketiga, dia nampak kebenaran. Apa itu kebenaran? Di sebalik semua ini dengan pandangan makrifat adalah yang maha halus. Itu yang buat dia rasa bergegar. Kita tak boleh lari daripada dia yang maha halus lagi berikut. Kerana yang maha halus adalah sebahagian daripada dia dirinya. Maka tentu dia melihat apa jua. Pasal maha halus itu sebahagian daripada dia. Jadi harap kalian yang baru faham tentang ini dan sudah bermakrifat. Kerana untuk jadi ahli sufi pertama mesti mau bermakrifat. Dan kalau kalian faham sifat hakikat makrifat, maka bila kalian pandangan hakikat zat, pandangan makrifat adalah halus. Jadi bila kita pandang di sebalik semua ini dengan pandangan makrifat yang maha halus. Yang maha halus adalah sebahagian daripada Allah SWT. Justru dia boleh melihat, mengawasi, mengetahui, mendengar. Kerana diri yang halus ni meliputi semua. Meliputi zat, meliputi sifat. Lalu, di mana kamu memandang? Di situ wajah tu, firman dia. Di mana kamu memandang? Di situ wajah. Itu kita pandangan makrifat. Bila kita faham ini, itu buat kita terduduk menangis. Pasal apa? Kita melihat kebenaran, kewujudan yang maha halus di balik ke semua ini. Maha halus adalah sebahagian daripada Allah SWT. Sudah tentu dia melihat, mengawasi, mendengar, mengetahui. Kita tak boleh lari. Jadi, tafakurkan, fahamkan. Inilah ilmu yang yakin, yang bawa kepada ainul yakin. Ini. Okey. Jadi saya berhenti di sini. Balik kepada Bayu. InsyaAllah.